Fokus Negeri di Bawah Bayu, sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah. Laporannya bersama Muhammad Dia Sahlan. Silakan dia. Baik, terima kasih Sahih. Istiadat perbarisan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-70 Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri berlangsung dengan lancar di Padang Merdeka, Kota Kinabalu pagi tadi. Acara bermula sebaik ketibaan Tuan Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlida Tan Sri R.M. Jasni yang disambut oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor dan isteri Datin Sri Panglima Julia Salah kira-kira 8 pagi. Perbarisan dimulakan dengan kawalan kehormatan utama pasukan 22 Regimen Askar Melayu di Raja Kem Sri Kinabatangan Sandakan diketuai Major Muhammad Adam MB bersama 106 pegawai dan anggota. Istiadat diteruskan dengan nyanyian lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri serentak dengan tembakan 17 Das Meriam Regimen ke-6 Artileri di Raja yang diketuai Major Nur Zaidi Muhammad dengan kekuatan 33 pegawai dan anggota. Acara perbarisan lintas lalu kemudian dijayakan 88 kontijen pelbagai jabatan, agensi swasta, sekolah dan persatuan suku etnik. Turut berlangsung persembahan budaya selain persembahan berkonsepkan kawat formasi oleh pelajar sekolah Hendry Geni Keningau yang merupakan naib johan kawat kaki sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri 2023. Hadir sama timbalan-timbalan Ketua Menteri, Barisan Kabinet Negeri, Ketua-Ketua Jabatan serta orang ramai. Sementara itu, Ahli Perniagaan Datuk Seri Panglima Tang Yong Chew mengetuai senarai 49 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah sempena hari kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertua Negeri dalam istiadat pemurniaan yang berlangsung di Istana Sri Kinabalu. Datuk Tang menerima darjah kebesaran tertinggi negeri Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Mengetuai senarai 43 penerima darjah kebesaran kedua tertinggi negeri iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinja. Turut menerima PGDK Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mustafa Sakmud dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin. Sementara itu, mendahului senarai 5 penerima Jaksa Pendamai JP ialah Peguam Besar Sabah Datuk Nur Asiah Muhammad Yusof. Kerajaan negeri tekad memperhebat pembangunan Sabah di samping menambah baik kualiti hidup rakyat menerusi pelaksanaan pelbagai program dan inisiatif pelbagai sektor. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata, seiring komitmen itu, kerajaan negeri akan menubuhkan 2 lagi taman perindustrian baharu iaitu di Kimanis bagi minyak dan gas dan taman perindustrian biasa di kawasan antara Kota Marudu dan Kota Belud. Penubuhan Taman Perindustrian baru susulan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Pitang Sogip dan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP hampir penuh. Usaha ini sejajar dengan pendekatan mesra pelabur diamalkan kerajaan negeri untuk merancangkan lagi pertumbuhan industri. Ketua Menteri dalam ucapan menjunjung kasih pada Majlis Istiadat Pengurnian Darjah Kebesaran, Bintang serta Pingat Negeri sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertua Negeri berkata, dalam tempoh baru 3 tahun menerajui negeri ini, agenda pembangunan khususnya Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ berada di landasan betul dan mula menampakkan hasil positif. Kejayaan telah dicapai dalam pelbagai sektor mencatat jumlah perdagangan RM118.1 bilion pada tahun 2022. Dalam aspek pelancongan, jumlah ketibaan pelancong ke Sabah semakin meningkat iaitu 1.4 juta pengunjung dalam tempoh Januari hingga Julai 2023 termasuk lebih 400,000 pengunjung luar negara membuktikan sektor berkenaan semakin kukuh. Kementerian Belia dan Sukan KBS komited perkukuh kerjasama strategik bersama pihak industri melalui bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET perintis pekerjaan berpendapatan tinggi masa hadapan. Ia juga ke arah melahirkan golongan belia kompetitif berkemampuan memenuhi keperluan industri, minda keusahawanan dan nilai insaniah kukuh.
Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, pelbagai usaha digerakkan kerajaan bagi melengkapkan belia dengan kemahiran agar berjaya menguasai keperluan pasaran kerja lebih baik. Sekarang kita tengok boleh pasaran kita pada tahap 95% paling sedikit. Jadi itu antara yang paling penting, memenuhi kepenuhan industri juga menjadi salah satu kita punya fokus penting, terutama untuk tahun ini dan tahun hadapan dalam 2 tahun terakhir dalam plan strategik ini untuk pastikan ada peningkatan dari segi silibus dan program-program yang kita tawarkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut Sabah ke-15. Seramai 182 graduan pelbagai bidang berjaya menamatkan pengajian peringkat diploma, sijil lanjutan dan sijil melibatkan bidang teknologi elektrik, penyejuk bekuan dan penyaman udara serta bidang teknologi awam. IKBN Kinarut satu-satunya institut awam menerima pentauliahan kursus penjaga jentera elektrik daripada Suruhanjaya Tenaga ST pada 4 November 2016. Seramai 50 finalis daripada 50 negara mengesahkan penyertaan acara berprestij Miss Tourism International MTI 2023 World Final berlangsung 25 November depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Bertemakan membawa dunia ke Sabah, ia bukan sekadar pertandingan Ratu Cantik, malah medium memupuk hubungan antarabangsa pelbagai negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SICC, Datuk Rosmawati Lasuki, pemilihan negara khususnya Sabah sebagai tuan rumah akan dimanfaat untuk menonjolkan keunikan negeri ini ke pesada dunia. Ia juga menjadi pemangkin mendekatkan hubungan negara terlibat dan dalam masa sama saling mempromosi pertumbuhan ekonomi pada skala global. I think it's a complete circle lah. Daripada SICC, of course, kita menyediakan makanan, dan daripada penyediaan makanan tu local farmers semua pun dapat dia punya experience. So it's a complete thing of business industry lah. Demikian dinyatakan kepada media selepas majlis pengesahan penyertaan MTI 2023. Antara negara terlibat Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Kemboja dan Indonesia. Baik, pelbagai aktiviti disusun atur sempena Hari Sukan Negara Peringkat Negeri 2023 bertempat di Kompleks Sukan Sandakan 14 Oktober ini. Antaranya aktiviti senam robik, fun run, zumba, futsal, sukan rakyat, gerai usahawan belia dan pemeriksaan kesihatan. Menteri Belia dan Sukan Dato' Elran Angin berkata peluang turut dibuka kepada mereka yang ingin mendapatkan khidmat nasihat berhubung penubuhan Persatuan Sukan mahupun kaedah terbaik menyelesaikan isu dihadapi dalam persatuan masing-masing. Pelbagai aktiviti sukan ya, dan juga ada engagement dengan Pusonja Sukan untuk untuk orang ramai atau pihak-pihak individu yang ingin bertanya tentang penubuhan persatuan, isu-isu yang dihadapi oleh persatuan sukan dan sebagainya. Hari Sukan Negara diadakan bagi merealisasi hasrat dan inspirasi kerajaan melahirkan rakyat sihat sejahtera melalui sukan, selain memupuk dan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Ia juga inisiatif menggalakkan pembangunan industri sukan. Dato' Elran ditemui pemberita selepas menjadi tetamu stesen radio Sabah FM di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Digital. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama Berita Wilayah. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan Sahih. Baik dia, terima kasih.